وصحبه وسلم في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وبعد. Yang dimuliakan pengurusi majlis saksi kita pada tengah hari ini, pihak pimpinan muafakat dan jawatan kuasanya, para ilmuwan, datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah saya akan tidak mengazabkan tuan-tuan puan-puan dengan membentang tajuk ini lama, sebab ini masa orang senang khusyuk, masa lepas makan dan tengah hari. Tajuknya pula tajuk macam ni, ya. Jadi saya cuba akan ringankanlah azab tu, saya cubalah. Berjaya tak berjaya tak tahulah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tajuknya ialah gerakan tajlid, pemikiran najdiyun, kemudian masalah mendepani pemikiran pasca modernisme. Saya mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pemikiran najdiyun yang dimaksudkan pemikiran yang berpunca daripada Muhammad Abdul Wahab, yang kemudian disambung oleh beberapa tokoh seperti Abdul Aziz bin Baz, Nasruddin Albani, Al-Utsaimin, Syekh Fauzan, Abu Amin Habil Al-Filaj dan lain-lain, ya, yang menulis di bawah panduan pemikiran itu. Termasuk juga penulis kitab Halil Muslim Mulzam Bittiba Madhabin Muayyanin Minal Madhahibil Arba'ah. Adakah orang Islam itu wajib mengikut mazhab tertentu daripada 4 mazhab itu? Oleh Muhammad Al-Khujandi Al-Ma'sumi. Kemudian yang dikasih respon oleh Profesor Sa'id Ibn Al-Ghuti, Al-Madhabiyatu akhtaru bid'atin tuhaddimu syari'ah al-Islamiyah. Terjemahan Melayunya rasa belum ada, terjemahan Indonesia dah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Kita boleh ingatkan semula beberapa pendirian dalam aliran ini, seperti iaitu aliran Najdiyun berpegang kepada Quran dan hadis sahaja, menolak takwil. Maknanya kalau tadi disebut oleh sahabat kita Dr. Asmadi menukil panduan dari Dr. Az-Zuhaili, tangan tu nikmat, tangan tu kuasa, wajah tu zat dan lain-lain. Dan saya sebut tadi, walaupun dalam kitab Al-Asma' wa Sifat oleh Al-Baihaqi dia ada takwil tentang ayat-ayat yang seperti itu. Kalau tidak, nanti ayat yang yauma yukshafu an saqin, yauma yukshafu an saqin, pada hari bila betis dibuka. Jadi yang zahirnya dia akan tafsir betis Tuhan dah dibuka, tapi itu adalah bahasa kiasan. Maknanya keadaan terlalu teruk bila nak kiamat, orang pun berlari-lari. Menolak takwil bagaimana yang ada dalam ahli sunnah. Bahkan kita boleh lihat walaupun Al-Baihaqi dengan kitab Asma' wa Sifat yang melakukan takwil. Kalau saya ikut sahabat kita Dr. Ahmadi, saya kena splash lah slide dia kitab tu. Tapi saya belum buat itu lagi, ya. Buat kena tiru dia lah. Sikap mereka mengambil arti zahir daripada lafaz kata Quran, seperti kalau Allah menyatakan tangan, tanganlah maksudnya. Kalau kaki, bukan kami, kakilah. Kalau betis, betislah maksudnya. Kalau Tuhan naik atau turun, maka Tuhan naik, Tuhan turun dalam arti zahir. Tetapi bila dikatakan itu membawa mujassimah, maka mereka kata bukan, itu yang asalnya Tuhan kata. Kalau Tuhan istiwa atas aras, maka atas aras lah istiqrarnya, mereka kata. Seperti duduk lah. Tapi kata kita dalam ahli sunnah ada 2 pendirian. Satu, Ar-Rahman al-Ashistawa, Tuhan yang Rahman istiwa atas aras, bersemayam atas aras. Kita serah kepada Allah hakikat maknanya. Kita tak kata apa-apa, serah. Dia panggil tafwid itu. Tapi kalau rasa takut terganggu fikiran, takut terlintas, Tuhan duduk nanti, maknanya Tuhan berkuasa.
atas arasy itu. Mereka memberi penekanan kepada penolakan bid'ah sehingga amalan-amalan khilafiyah pun dianggap bid'ah yang tertolak, disebut oleh sahabat kita tadi. Mereka membagi tauhid pada 3 kategori yang tidak pernah digunakan oleh generasi salaf dengan cara yang sedemikian sehingga terasing. Rububiyah asing, maknanya Tuhan menjadikan alam, memberi rezeki, berkuasa. Tuhan tauhid uluhiyah, maknanya kita sembah dia, tapi kedua-dua itu dipisah. Sebab itu mereka kata ahli sembah berhala, ahli tauhid juga. Itu ahli tauhid kategori rububiyah. Tapi dalam ahli sunnah tidak pernah ada diskurs macam itu. Tak pernah ada. Kemudian konsep tauhid ini juga menjadi alat satu untuk mengangkat darjat orang menyembah berhala jadi ahli tauhid, tauhid rububiyah. Tapi orang Islam untuk menghalal darah bila dia pergi ke kubur, sebab disamakan mereka pergi ke kubur tu dengan orang sembah berhala, sembah orang mati, sembah kubur. Jadi dia guna istilah kuburiyun. Istilah tu tak pernah ada dalam sejarah Islam, akan dicipta oleh kelompok ni saja. Itulah agaknya tajdid yang dilakukan. Saya panggil dalam satu makalah saya tajdid segera. Mereka mengkafirkan muslimin yang melakukan tawassul syafaat. Mereka mengkafirkan sahabat yang melakukan ghazwah terhadap tentera Rom bersama Rasulullah. Kononnya mereka mengeluarkan kata-kata bermain-main atau gurau, sebagaimana yang ada pada bagian hujung kitab Syubhat dalam himpunan Majmu' At-Tauhid, karangan pengasasnya. Mereka menolak mazhab bagaimana terbayang dalam kitab Halil Muslim Mulzam bittiba' madhhabin muayyanin min al-madhahib al-arba'ah oleh Muhammad al-Ma'sumi al-Khujandi al-Ma'sumi. Demikian juga terbayang dalam kitab Salatun Nabi oleh Nasiruddin Al-Albani. Dia kata orang yang sembahyang mengikut mazhab Syafi'i itu sembahyang Syafi'i. Dia kata mana yang ikut sembahyang Imam Abu Hanifah itu sembahyang Abu Hanifah. Kalau kita tanya sembahyang Nabi itu mana dianya? Buku Nasiruddin Albani itulah sembahyang Nabinya. Jadi dia tu dapat sembahyang Nabi. Orang lain tak sempat. Ya. Saya yang fikiran tak berapa jauh ni perintah begitu sajalah. Dia abad 20 tapi sempat tangkap sembahyang Nabi ni. Jadi imam-imam yang tulis kitab Imam Syafi'i, Abu Hanifah yang dekat dengan zaman Nabi tu tak dapat tangkap sembahyang Nabi. Dia saja dapat tangkap. Jadi sangat ajiblah cara berfikir begini. Mereka menganggap kafir kerajaan Utsmaniyah kerana mereka mengamalkan tawassul. Macam tadi, mereka membid'ahkan amalan-amalan seperti talqin, qunut, subuh, zikir beramai-ramai, mengamalkan doa beramai, maulud dan lain. Mereka menolak falsafah, mantik, astronomi dan sebagainya, sehingga pernah berlaku bila mereka terpaksa mengqadhakan puasa kerana tersilap mencerapi anak bulan, kerana tidak dilakukan oleh orang yang mahir dalam ilmu astronomi. Maka tarikh pun tak betul. Jadi terlintas nampak anak bulan, walau benda lain. Jadi kena qadha. Pernah berlaku cerita yang betul untuk supaya segar sikitlah lepas makan tadi. Mufti Kelantan beritahu satu malam dia dipanggil oleh kawan dia kerana ada orang kampung dari Tumpat dapat tengok anak bulan di celah pokok pinang. Nampak betul kata dia. Dia kata mana boleh lepas isyak ni nampak anak bulan di celah pokok pinang. Mana mungkin. Dia anak bulan orang tengok ketika matahari nak jatuh tu. Edak dia tak nampak. Dia tekan tu pergi tengok. Anak bulan apa? Tidak. Pasal ada orang beritahu kata satelit apa kata. Satelit. Tapi satelit mana saya tak ingat. Jadi nampak macam bulan. Kemudian cara berfikir mereka literalis. Tidak ada cara berfikir yang terasuk. Bagi berdepan dengan aliran pemikirannya memerlukan latihan dalam pemikiran secara falsafah untuk menolaknya.
Untuk menolak, bukan kita nak pegang benda tu, nak tahu benda tu untuk kita tolak. Berlainan daripada ahli ilmu akidah dalam kalangan ahli sunnah yang memahami falsafah dan mantik untuk mempertahankan akidah ahli sunnah, sebagaimana yang berlaku dalam hubungan dengan tokoh-tokoh ahli sunnah, mulai daripada imam-imam seperti Abu Hanifah, Syafi'i, Tahawi, Asy'ari, Maturidi, Baqillani, Baghdadi, Al-Ghazali, belum dia Imam Al-Haramain, Fakhruddin Ar-Razi, As-Sanusi, seterusnya sampai kemudian seperti tokoh-tokoh misalnya Syekh Waliullah Ad-Dihlawi rahimahullah, kemudian Zahid Al-Qawtari dan seterusnya. Yang terbukti semuanya ini ada huraian-huraian yang panjang tentang istilah-istilah teknikal dalam ilmu kita, iaitu Kasyaf Istilahat Al-Funun oleh Abdul Razak At-Tahanawi. Istilah tu semua ada situ. Istilah usuluddin ada, tafsir ada, fiqh ada, tasawuf ada, semua ada. Yang menjadi tanda tentang sistem ilmu dicanai sampai menjadi berkilat-kilat, bercahaya ilmu itu dalam persuatan kita. Itu belum kalau dulu pada tu kitab At-Ta'rifat oleh Al-Jurjani. Dengan itu golongan ini tidak mungkin ada persiapan bagi mendepani aliran-aliran yang mencabar akidah Islam secara berkesan. Kerana persediaan tidak ada, kerana terhalang oleh sikap intelektual mereka yang literalis, serta mempunyai jangkauan ilmiah yang tidak luas dan tidak memadai bagi mendepani pemikiran yang datang kemudian. Jadi kalau ada masalah apa-apa, dia akan ambil ayat Quran, sebut secara literal, ambil hadis, sebut secara literal. Kemudian apa itu pasca modernisme? Secara ringkas, asal dianya adalah cara berfikir untuk seni bina saja dan beberapa aspek seni seperti sastra dan cawangan sastra dan bahasa. Dia dicipta oleh beberapa tokoh. Jadi saya baca sikit antara tokoh-tokoh tu. Antara tokoh-tokoh tu nama dianya seperti Karl Marx, terlibat dalam membina cara berfikir yang membawa kepada pasca modernisme. Foucault dan Derrida misalnya. Saya akan sebut apa dia fikir tu. Kemudian apa itu? Foucault, Derrida, Roland Barthes, Rorty, Brodella, itu antaranya. Tapi saya tidak pergi pada detail-detail sebab masa tak sesuai, ya. Dia menolak grand narrative. Grand narrative mana kisah-kisah falsafah yang besar-besar. Zaman moden dianggap ada meta narrative seperti teori Feo yang menghuraikan kegiatan tabiat manusia ni dengan konsep dia tentang keinginan seks. Semua tu akhirnya pergi kepada situ juga. Seks. Itu dia panggil grand narrative, mana kisah falsafah pemikiran yang besar-besar, nak hurai benda yang besar-besar. Huraian Karl Marx tentang dialektika kebendaan. Mana masyarakat mula-mula masyarakat kapitalis, lepas masyarakat komunis, masyarakat kapitalis belaga dengan masyarakat sosialis, lahir natijah dia masyarakat tidak ada kelas, masyarakat komunis. Dia kata mula-mula ada tesis, daripada tesis keluar antitesis, antitesis dengan tesis dia belaga sama dia. Bila belaga temu sintesis. Dia fikir kita. Jadi belaga kapitalis dan sosialis timbul komunis. Ini kata dia yang berlaku dalam alam benda pun berlaku macam tu. Selalu cerita belaga ni, dialektik kebendaan berlaku. Semua benda benda dia. Jadi dia apply pada masyarakat. Itu dia panggil ini cerita-cerita macam ni, cerita besar, kisah agung, teori besar, nak hurai tamadun, nak hurai sifat manusia. Jadi dia panggil grand narrative ni. Kemudian huraian mereka yang percaya kepada Tuhan dan pencerahan intelektual dan budaya yang meletakkan manusia di atas sekali, menapi Tuhan dengan slogan Tuhan sudah mati.
God is there. Cerita agung juga tu pada falsafah barat, dia kata cerita besar. Cakap besar kita kata. Kalau cakap kedai kopi, ini semua cakap besar. Tuhan sudah mati. Jadi manusia sudah naik atas takhta. Timbullah aliran kemanusiaan, humanism. Itu dia. Dulu agama ada, kemudian timbul pemikiran. Ikut fikir saja. Timbullah rasionalism. Bersandar kepada rasio saja, otak saja. Kemudian evolusi. Timbul kata pula, sebenarnya yang sudah menjadi semua ni daripada evolusi. Sikit-sikit daripada sel-sel kita pilau berubah. Kemudian dia jadi binatang, jadi pokok, ke akhir-akhir kera. Dan akhirnya kita ni adalah kera-kera dan beruk-beruk yang disempurnakan dalam abad 21. Kalau mengikut teori itu. We are the perfected apes and monkeys of the 21st century. Tapi pada kita tidak terpengaruh, sebab pada kita, konsep kita, Quran kata ya bani Adam, wahai anak Adam. Kita ni anak Adam. Kita dengan beruk bukan sepupu. Orang yang nak hubungkan baka dia dengan beruk dan sepupu itu dia punya pilihan. Kita tak nak ganggu lah. Kita tak nak ganggu. Ikut dia lah. Kemudian ada pula orang yang bernama Teilhard de Chardin di dalam bukunya The Phenomenon of Man dan lain-lain, yang menyebut tentang teori point omega, iaitu bila manusia boleh mencapai peringkat sempurna dan bahagia yang kemuncak sekali. Dari segi kebendaan dan rohani dia sempurna. Semua elok semua. Dia panggil point omega. Iaitu nokta omega, nokta kemuncak. Ada teori tu. Jadi aliran tu dipanggil Teilhardism. Jadi ini semuanya dia panggil cerita-cerita agung dalam cara berfikir orang barat. Dia panggil grand narrative. Boleh ya? Seolah-olah otomatik dibawa oleh sejarah. Maka pasca modernisme datang untuk menolak wacana agung, untuk menolak meta narrative, menggantikannya dengan fahaman pasca modernisme. Pasca ni maknanya selepas daripada modernisme, itu maknanya aliran moden. Selepas daripada falsafah berfikir cara modernisme, datang pasca modernisme. Tapi yang ni, pemikiran ini bukan modernisme yang kita fikir cara biasa. Moden cari biasa. Misalnya kita pakai kereta, orang moden biasalah. Dulu pakai kereta kuda, kereta lembu. Datuk saya pernah pakai kereta lembu. Ya, tahun 40-an lebih, ya, kereta lembu. Jadi moden kereta. Kemudian orang moden juga, kalau moden lagi guna komputer. Kalau dulu typewriter tekan dengan tangan. Nah, tak lama. Moden lagi, kalau dulu basuh kain sendiri tepi sungai. Kemudian ada iPad, tapi sekarang ada mesin basuh. Kalau dulu kalau nak dengar lagu tu, orang tua tu dia panggil peti menyanyi, dia panggil. Maka dia belilah benda piring tu, dia letak tu ada jarumnya tu, maka pusinglah orang tu, bunyilah. Sampai orang baca Quran pun dengan peti menyanyi. Tapi sekarang sudah tidak perlu. Sekarang sudah ada apa? Video player apa? Saya nak sebut pun tak betul. Tak moden lagi lah tu. Nah, itu moden dari segi apa tu kehidupan benda zahir, alat-alat. Tapi pasca modernisme ini ialah modernisme dari segi pemikiran itu sendiri. Misalnya dulu tak mengundi, sekarang mengundi. Dari segi hidup tu nampak moden. Itu dia maksud dia. Dulu apa tu TV tak ada pada wayang kulit saja. Bila lepas pada menuai padi, wayang kulit lah orangnya. Sekarang sudah tidak ada lain. Dulu kartun tak ada, tapi sekarang sudah ada kartun. Sekarang ada animasi. Kadang-kadang animasi itu lebih real daripada benda yang kita nampak seolah-olah. Itu moden dari segi. Tapi yang maksud moden itu pemikiran. Contoh moden dalam pemikiran apa? Bila kita kata moden dari segi pemikiran dalam falsafah, kita panggil philosophical modernism. Philosophical modernity apa dia? Guna pikiran. Itu satu.
menganggap benda yang betul ada ni yang nampak positif, yang lain tak kira. Kemudian ilmu pula, ilmu yang sebenar yang boleh diteliti, diperiksa, boleh disiasat, dia boleh diambil percubaan, dia panggil empirical. Tinggi sekali ilmu. Kalau orang sains, kalau orang pemikiran moden, dia anggap ilmu ni tinggi. Agama rendah. Pasal itu dia panggil pre-logical. Agama yang belum manusia tahu logik. Jadi rendah agama. Itu mentaliti falsafah moden. Dan ada beberapa benda lain. Jadi dalam pasca modernisme ni cara berfikir moden tidak tolak. Misalnya ditolak totalizing philosophy. Maknanya falsafah yang mendakwa memberi huraian tentang perkara yang menyeluruh. Dengan itu ditolak ajaran Kristian tentang Tuhan. Ditolak alam yang kekal. Ditolak kebenaran yang kekal sampai bila-bila. Kebenaran yang abadi ditolak semua dalam pemikiran. Penolakan nilai-nilai yang absolut atau mutlak. Tak ada yang baik, buruk, yang sarwa jagat, yang kekal, tak ada. Semua tu kena fikir masing-masing ikut tempat, ikut keadaan, ikut masa, ikut siapa orangnya. Itu pemikiran pasca modernisme. Maknanya baik buruk tak ada yang kena taat ke semua, tidak. Penolakan baik buruk yang tetap mutlak untuk semua. Tidak ada neraca yang tetap untuk itu. Neraca pun tak ada. Untuk nak kita fikir benda ni, nak tilik pun tak ada neraca. Ikut keadaan, ikut tempat. Semuanya dia panggil nisbi. Nisbi maknanya ikut keadaan. Ikut kita bandingkan keadaan. Kemudian penolakan yang transenden, maknanya alam yang ghaib, yang atas pada alam benda. Allah, Tuhan, Roh. Tak ada. Alam yang mengatasi alam benda. Penolakan aspek alam ghaib dan kekudusan. Dan pemikiran seperti ini tidak ada. Maknanya tak ada perkara kudus atau suci. Sebab itu dia tolak semua. Dia tolak kekudusan. Dalam bahasa Inggeris dia panggil desacralization. Benda mukjizat semua tak ada. Dia panggil demythologization. Benda tentang perbincangan tentang Tuhan, tentang alam yang kekal, tentang roh, tentang masa, macam-macam. Itu metafizika, ma wara' tabi'ah. Itu dia panggil demetaphysicalization. Tolak semua. Sekarang wacana Wahabiyun saya sebut balik. Ikut hadis Quran zahir lafaz, tak ikut wacana aruf perdana. Itu kita bandinglah. Kerana dia kata ikut penekanan tauhid cara mereka, syirik cara mereka, meringankan penggunaan akal secara falsafi, pemahaman tajdid cara mereka, konsep ilmu yang terbatas pada Quran Sunnah dan fahaman cara zahir lafaz, tidak ada majaz, meringankan ilmu rasional atau akliyah kerana mengelak daripada bid'ah. Kemudian wacana ahli sunnah, penekanan terhadap Quran dan hadis, menggunakan ijma' sebagai satu daripada sumber hukum, menggunakan qiyas dan lain-lain sebagai punca kaedah untuk mengetahui hukum. Ya, afwan. Masya-Allah. Pasal nak cepat ni Jadi turun juga dia. Cepat ni dia. Penggunaan pemikiran yang teratur melibatkan konsep falsafah dan mantik dalam ilmu, apalagi dalam ilmu kalam yang mempertahankan ahli sunnah, termasuk ilmu tafsir, fiqh, usuluddin, usul fiqh, selain daripada penulisan dan pemikiran falsafah dalam kerangka intelektual ahli sunnah. Termasuk juga kalau ikut catatan Ibnu Khaldun, ahli sunnah terlibat dalam fizik, matematik, astronomi, seni bina, arkitektur, pertanian dan lain-lain, dan falsafah mengikut cara ahli sunnah. Kita mengelak falsafah yang berlawanan dengan ahli sunnah. Kalau kita belajar pun untuk bandingan. Dalam melihat tiga wacana itu, kita berdepan dengan beberapa persoalan. Kita boleh memberi pengamatan demikian. Antaranya, kalau soal penolakan meta-narrative atau wacana agung tentang worldview, maka ahli sunnah membentangkan worldview-nya tentang alam, tentang Tuhan, tentang manusia,
tentang keabadian, hubungan antara semua itu dengan menggunakan hujah-hujah yang boleh diterima oleh akal manusia yang sejahtera serta boleh dibuktikan dengan cara ilmiah dan yang memberi penerangan yang mencerahkan maksud yang ada dalam wahyu. Itu kaedah itu kita guna dalam ahli sunnah. Cara ini detailnya ada dalam usul fiqh, ya. Bagaimana kita terima pengalaman dan pemikiran. Ada huraian macam ni kalau dalam tafsir, seperti tafsir Fakhruddin Ar-Razi misalnya, tafsir Al-Kabir, ya. Kalau cara baru antara yang mengusahakan secara apa yang menyentuh sains, Sa'id Nursi dalam Al-Kalimat dia, ya, dan lain-lain, ya. Sa'id Nursi dia gabungkan ilmu Islam, ilmu turaf yang mantap. Dia kontak dengan sains secara mesra dan dia mempunyai pencerahan rohani dan dia mempunyai aktivisme yang sangat menonjol. Gabungan empat tu. Antara contoh yang paling baik abad 20 Sa'id Nursi. Katakanlah perbincangan tentang wujudnya Tuhan dengan sifat-sifatnya, maka usuluddin ahli sunnah memainkan peran dan mampu memainkan peranannya dalam mendepani pemikiran pasca modernisme yang menolak agama dengan hujah akliyah dan nakliyah sebagaimana berlaku dalam sejarah. Jadi kalau kita berdepan dengan orang postmodernisme, cakap tentang Tuhan, dia tolak Tuhan, dia tolak sifat alam yang ghaib, kita boleh guna wacana ahli sunnah seperti yang dihurai oleh Imam Ghazali setengahnya dalam Tahafut Al-Falasifah untuk mendebang guna setengah hujah yang digunakan dalam Al-Munqidh min ad-Dhalal, berdepan dengan orang ahli falsafah, berdepan dengan orang ahli teologi yang tidak betul. Kita boleh gunakan setengah hujah yang digunakan oleh Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah. Kita boleh ambil setengah daripada hujah-hujah yang ada dalam Kasyaf Istilahat Al-Funun Al-Islamiyah. Atau kita boleh guna hujah mana-mana hujah yang diulas oleh ulama dan pemikir ahli sunnah wal jamaah yang sudah mantap untuk memperkuatkan kita. Dan ini diteguhkan dengan pembuktian dalam pembentukan pribadi manusia dan pencerahan batin yang mendatangkan kekuatan. Dalam ahli sunnah memang ada awliya dan kisah tentang mereka dan ilmu mereka dicatat. Tapi dalam kalangan lain tak ada awliya, tak ada. Jadi kerana awliya tak ada di kalangan mereka, mereka kata awliya tak ada. Demikian juga bila karamah tak ada di kalangan Mu'tazilah, Mu'tazilah kata karamah tak ada. Jadi tak ada karamah dia sebab dalam kuat dia tak ada karamah. Dia ingat tak ada karamah. Jadi saya kadang-kadang jurah juga, betul lah tak ada karamah sebab yang ada hanya keramat saja. Minta maaf lah gurau-gurau, saya biasa dia begini, ya. Tapi kerana keadaan tengah hari ini, tapi ejaannya berkutulan sama, ya. Jadi wacana Najdiyah tidak mampu melakukan demikian kerana awal-awal lagi penyusunan ilmu dan buktian cara falsafah dia tolak. Dia kata bid'ah. Walhal cara berfikir yang teratur dan tersusun ini disuruh sampai Imam Syafi'i sendiri suruh. Bila Imam Syafi'i suruh? Dia suruh dalam Al-Fiqhul Akbar. Al-Fiqhul Akbar yang dicetak di Mesir bersekali dengan Al-Fiqhul Akbar oleh Imam Abu Hanifah. Dia hurai ayat mana? Saya pun heran bila-bila baca mula-mula tercengang. Itu ayat Anittabi' millata Ibrahim. Hendaklah kamu ikut agama Nabi Ibrahim. Imam Syafi'i kata apa? Agama Nabi Ibrahim tu, agama Nabi Ibrahim tu antara lain dia kata kamu kena ikut cara berfikir tersusun rapi Ibrahim tu. Bila tengok alam, dia perhati, dia fikir begini. Tengok bulan, fikir begini. Tengok bintang, fikir begini. Matahari ni teratur dan tersusun sampai akhirnya bila semua dah selesai, dah perhati, dah mantap dah semua ilmu, Ibrahim pun kata wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin.
Kita dah ingat Anit Tabi Ibrahim ni hanya pergi naik haji, hanya pergi umrah, hanya berkhitan, ya, hanya kurban. Rupanya Imam Syafi'i sendiri ajar ni, termasuk berfikir teratur ni milah Ibrahim ni. Tapi kalau didengar oleh puak Najdiyun ni, puak bid'ah ni, sebab itu pemikiran Imam Syafi'i teratur. Sebab itu dia boleh susun kitab metodologi dan falsafah hukum yang mula-mula dalam Islam. Bahkan kita kata dalam sejarah dunia mana ada buku macam tu, macam cara dia buat. Sampai sekarang boleh pakai. Ada seorang profesor yang terpengaruh dengan pemikiran pasca modernisme ni di Universiti Songkhla tahun lalu. Bila dia bentang kertas, saya duduk dalam audien. Saya kata, saya ini bukan pakar dan ahli ilmiah, tapi saya ingin belajar. Apakah hujah-hujah yang dikemukakan oleh mana-mana pemikir bahawa kerangka ilmu Imam Syafi'i itu kita kena tolak dan ganti yang baru. Demikian juga kerangka Imam Ghazali itu. Apa hujahnya dan siapa orangnya kita mahu kenal? Sebenarnya dia sendiri pun fikir macam tu. Saya tahu. Sebab dia murid Arkun. Dia kata sebenarnya kita tidak tolak. Dia kata kita hanya mahu mencari alternatif. Jadi Prof. Osman bakal boleh tengok saya, dia kata dia senyum. Dia tak jawab. Dia tak jawab. Dia rektor satu universiti. Jadi Imam Syafi'i ni Masya Allah radhiyallahu anhu, dia suruh kita ikut milah Ibrahim tu. Selain pada haji, umrah, khatan, berkhitan, bersunat dan lain-lainnya, bersih badan, kena berfikir cara teratur sampai kepada natijah yang betul. Jangan fikir cara berserabut seperti mimpi tengah hari. Tak ada maklumat apa, tak ada kesimpulan apa. Pejam celek. Kemudian wacana golongan Najdiyun, ya, tidak akan mampu melakukan demikian kerana awal-awal lagi penyusunan ilmu dan pembuktian falsafah ditolak. Ini bergantung pada Al-Quran dan hadis yang dipaham secara lafziah dan menolak penerangan secara majazi dan pemikiran falsafah. Padahal dalam sejarah Islam, huraian yang memanfaatkan falsafah dan mantik memang berlaku dan kejayaannya juga terbukti dan disebut betul dan disebut baik oleh Imam Ghazali, disebut baik oleh Ibnu Khaldun, ya, disebut baik oleh ulama-ulama kemudian, termasuk Al-Kautsari, ya, Zahid Al-Kautsari, Syekhul Islam di kerajaan Utsmaniyah. Penolakan golongan ini terhadap tasawuf menimbulkan kelemahan baginya dari segi rohani dan penghujahan. Dari segi ini tidak boleh mereka memanfaatkan dalam mendepani pemikiran yang menyerang wacana agung Islam. Jadi bila dia tolak tasawuf, kekayaan rohani dan akliyah dalam tasawuf dengan keberkatan rohani dalamnya sudah tak ada dah, sebelah dah, roboh dah bagian itu. Kita dalam ahli sunnah, sebagaimana yang disebut oleh sahabat kita tadi, menukil dari Abdul Qahir Baghdadi, Al-Farqu Bainal Firaq, tasawuf adalah sebahagian dari aspek ilmu dalam pentakrifan ahli sunnah. Maka bilangannya ialah bilangan 4 agaknya. Nah, betul Dr. Asmadi, bilangan yang keempat tasawuf tu. Dan ahli bahasa juga disebut tu dalam ahli sunnah. Maknanya dalam memikir tentang ahli sunnah, bahasa cara ahli sunnah, nahwu cara ahli sunnah, balaghah cara ahli sunnah, bayan badi' cara ahli sunnah. Bagi pakar lah, bagi orang awam tidak. Jadi kita akan dapat lihat nanti dalam tarikh ahli sunnah tu rupanya sudah ada kekuatan untuk berdepan dengan pasca modernisme sebenarnya. Penolakan golongan pasca modernisme terhadap nilai baik buruk yang ada dalam ajaran Islam juga boleh didepani dengan huraian dalam wacana ahli sunnah
berkenaan dengan falsafah akhlak yang sistematis yang menggunakan nas-nas akliyah dan nakliyah serta teks ahli sunnah seperti yang serta sejarah dan kehidupan rohani manusia dan latihan-latihan yang terlibat di dalamnya. Itu boleh kita guna. Dan ada ini semua dalam ahli sunnah, teks ahli sunnah. Teks Najidiyun tak ada benda ni sebab dia abad 18 baru, mana ada. Jadi kalau ada orang-orang yang menghuraikan benda ni, itu pun dengan mengambil daripada ulama ahli sunnah seperti Ghazali, seperti Fakhruddin Ar-Razi. Sebab yang kemudian tak ada. Coba tengok yang dinukil dalam Kasyaf Istilahat Al-Funun. Pendapat siapa? Pendapat ulama ahli sunnah. Ya. Kalau diguna ulama lain kan untuk bandingan, tapi untuk pegangan ulama ahli sunnah. Jadi orang barat pun tahu, saya rasa yang Sprenger yang menyelia penyediaan teks itu dalam abad 18, abad 19 di Bengal, Kasyaf Istilahat Al-Funun, dan dimintanya kerjasama beberapa maulawi di India itu untuk tengok teks Arab tu, kemudian dicetak. Nah, boleh ya. Teks-teks ahli sunnah seperti yang dikarang oleh Ghazali, Al-Qushairi, Fakhruddin Ar-Razi, Syekh Aliullah Hadihlawi untuk menyebut beberapa nama, yang menggabungkan dalil-dalil akli dan pengalaman sejarah serta latihan-latihan kerohanian dan akhlak yang telah berlaku dengan berkesan dalam sejarah dan pengalaman mereka yang berbahagia, memberi kekuatan dan keupayaan kepada wacana Islam ini, mendepani pemikiran pasca modernisme yang menentang dimensi ini dalam agama. Kemudian penolakan ajaran agama dan kerohanian golongan pascanisme yang menggunakan teori bahasa. Menggunakan teori bahasa. Misalnya sebagaimana yang dirumuskan oleh Mats Alvesson dalam buku Postmodernism and Social Research, diterbitkan tahun 2002, Open University Press, Philadelphia. Dia memberi ringkasan tentang teori bahasa digunakan untuk menyerang agama, menyerang rohani. Saya boleh baca sikit nanti kemudian sebagai contoh ya. Kalau guna kaedah Dr. Azmadi, ada slide dah tunjuk buku tu. Tapi saya tak sempat buat Dan juga huraian mutakallimin tentang tajuk itu, selain daripada mereka yang mahir dalam nahwu dan bahasa yang boleh membantu dalam aspek ini. Misalnya Baqillani menggunakan teorinya tentang bahasa dalam berbicara tentang kalam ilahi, dan teori dia itu dalam kitabnya dia Al-Insaf ya. Ada teori tentang bahasa yang boleh kita gunakan dan boleh kita berdepan dengan postmodernisme. Teori dia tu ya. Seperti misalnya juga ialah dilakukan oleh Ibn Khaldun dalam Al-Muqaddimah, antara bahan-bahan yang membantu wacana arus perdana dalam berdepan dengan soal ini. Dan ini semua wacana dalam ulama ahli sunnah. Imam Ghazali ya, dalam Ihya, perbincangan tentang istilah-istilah, teori dia tentang istilah, cara menggunakan istilah dengan betul, dalam jilid pertama Ihya Ulumuddin ya. Kita kalau fikir tentang Imam Ghazali, kita bincang tentang sifat mahmudah, sifat muhlikat, betul. Tapi dalam kitab dia ada juga panduan benda macam ini. Ajibnya ulama ahli sunnah ini. Jadi dia memberi kepada kita kerangka berfikir dalam ilmu daripada benda yang menyentuh agama, rohani, alam ghaib, sampai yang menyentuh cara bibir mulut kita bergerak dan apa ertinya bibir mulut bergerak. Bagaimana akal kita beroperasi, habis diberi panduannya. Inilah saya sebut di sini, mengulang banyak kali, tidak ada kerangka epistemologis atau kerangka fahaman ilmu yang seluas ini dalam tamadun lain. Betul. Dan ini diberi hanya kepada khairu ummatin ukhrijat linnas. Dan Nabi jamin ini akan berjaya sampai kiamat. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi hatta taqumas sa'ah. Terus menerus ada
dalam umatku ini kelompok yang tertunjuk menang dalam kebenaran tanpa dari kiamat, dan ada di ujung la yadurruhum man khalafahum, tidak datang mudarat atas mereka dari pihak lain yang mempunyai pendirian yang tak bersetuju dengan mereka. Boleh ya? Ini adalah antara selain daripada usaha-usaha mufassirin yang perlu dimanfaatkan dalam bidang ini. Sudah tentu keadaan penafsiran Quran yang dilakukan ulama melibatkan perbincangan nahwu, bahasa, kehalusan sastra, termasuk falsafah, logik, dengan aspek sejarah asbabun nuzul yang sepertinya paling membantu dalam masalah ini. Misalnya ulama kita memberi huraian tentang wa'allama adamal asma'a kullaha, Tuhan mengajarkan Adam segala nama. Itu melibatkan teori tentang bahasa, dan perlu itu membantu kita untuk berdepan dengan teori bahasa yang dibentangkan oleh ahli falsafah pasca modernisme itu. Konsep pendidikan golongan pasca modernisme memberi pandangan bahawa mesti dielak daripada cara memberi contoh yang baik seperti antara guru murid, antara cara tradisional diajarkan supaya nilai-nilai ditemui sendiri dalam pergaulan dan interaksi yang natural. Jangan tak ada dah bahasa ibu bapa kena didik anak dengan nilai-nilai akidah, kena yakin akhlak baik, contoh tauladan. Tak ada dah kuasa modernisme. Anak budak-budak dapat sendiri, dia bergaul sama dia dapat fikir, dia faham sendiri nilai. Jadi kalau temu nilai tak baik pun pakai tadi gitulah. Ibu bapa pun tak mudah. Tidak ada, walau kita diwajibkan oleh Quran, ku anfusakum wa ahlikum nara. Adibu auladakum. Tapi pasca modernisme mengajar macam tu. Dan ulama ahli sunnah menguraikan tahap-tahap pendidikan itu. Dan kalau buku yang kemudian kita kata, kalau tarbiyatul aulad kita oleh Al-Wani, kita kata dalam abad 20 boleh dimanfaatkan, ya. Tapi kalau dulu Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, Fakhruddin Ar-Razi ada menulis, ya, dan lain-lain, ya. Zarnuji, Ibn Khaldun tulis. Miskawi, Ibn Miskawi ada tulis. Wacana Islam harus berdana, yakni ahli sunnah mendepani konsep sedemikian dengan membentangkan konsep pendidikan dengan dalil akli, pengalaman dan sejarah. Dan memang sejarah wacana ahli perdana ada khazanahnya dalam soal ini. Golongan Najdiyun tidak mempunyai khazanah sedemikian, dan mereka tidak mempunyai bahan yang memadai untuk mendepani persoalannya. Sebab dia baru timbul abad 20, abad 18, ya. Dan dia tolak pula pun huraian-huraian ulama, takut bid'ah. Golongan Najdiyun tidak memiliki perbendaharaan ini, dan metodologi pengetahuan mereka tidak memberi persiapan sedemikian untuk mendepani pasca modernisme. Dan yang sepertinya itu yang sedang memberi serangan terhadap Islam secara intelektual, walaupun caranya adalah cara yang tidak beramanah dan dari segi rohani dan intelektualnya, dan akibatnya pun tidak membentuk pribadi yang mempunyai keyakinan yang teguh dan kesedaran rohani dan akhlak yang mencerahkan dan membahagiakan. Allahumma salli ala muslimin. Sebab kalau ikut pelajaran Islam, pribadi yang berakhlak mulia, yang jernih jiwa tak akan timbul. Sebab pemikir-pemikir dia pun akhlaknya sangat menimbulkan persoalan, ya. Sampai kalau yang Islam pun kalau terkena pemikiran macam ni, jadi rosak akhlaknya, ya. Jadi kemudian saya kata demikianlah intinya, ya. Itu saja kesimpulan. Kemudian saya nak baca sikit dalam pasca modernisme, sikit saja, ya. Saya terjemah spontan saja, ya, teksnya. Pasca modernisme timbul daripada gerakan falsafah strukturalisme, iaitu teori tentang bahasa dan falsafah Perancis, iaitu dengan mengambil secara serius tumpuan dari segi bahasa dalam falsafah. Ini bermakna perang pada dua bidang. Pertama, perang dengan golongan dia panggil objektivis, positivis di satu pihak,
Iaitu mereka yang mengatakan yang ilmu yang betul hanya ilmu sains, benda yang padat, tenaga yang kita boleh periksa dan teliti, dengan kaedah ilmu sains kita perhati dalam amal, itu golongan. Dan kita dapat ilmu, boleh kita guna ilmu untuk faedah kita, boleh kita mengelakkan penyakit, boleh kita mengelakkan daripada bencana yang berlaku, malapetaka, sebab kita boleh buat andaian. Misalnya katalah kita tahu kalau bumi ni bila dia nak goncang bila agaknya, skala kita tahu skala dia berapa, bila nak buat kita ada alat. Itu dia panggil golongan objektivis. Jadi pas sama dia mana nak lawan lah tu, dia kata tak boleh sampai gitu, kata dia tak betul juga ilmu kamu tu, dia nak lawan puan tu. Itu satu bab. Okey, dengan sains mereka yang berusaha untuk membuat andaian untuk mengawal keadaan dalam alam kejadian. Fokusnya atas bahasa, membenarkan dia mengadakan falsafah, iaitu constructionism, ya istilah dia, yang menafikan pemikiran golongan objektivis tentang tentu dan objektifnya benda yang sebenar tu. Dengan sekata alam tabi'i itu kita guna untuk manusia. Dia serang, dia berlawan sama dia tu. Di situ dia tak berapa kenakan kita. Bila dia lawan golongan objektivis, tak berapa kena kita. Yang kena kita. Dan satu lagi ialah berperang melawan golongan humanis, fenomen humanis, yang menganggap bahawa manusia tu ada pengalaman dia boleh kita pakai. Itu kata dia naif, kebudak-budakan, macam beringus tak memayis. Dia kata maknanya dia serang kita ni. Kalau dalam Quran kan, kita dalam Quran manusia ni bertanggungjawab. Kalau nak buat apa-apa kena niat betul, kemudian ilmu kena mantap, Tuhan kenal, pelajaran kita tetap teguh, yakin dengan kebenaran. Semua tu budak-budak bagi kata dia. Di situ dia serang kita. Ini fikiran tu yang dia serang kita ni. Boleh. Dan kalau kamu kata ada bebas, ada ikhtiar, kalau agama kita kata ada usaha, al-kasb dalam teori Asy'ari, al-kasb tak ada semua tu, itu khayal, saya kata dia. Kamu kata kamu boleh pilih tu, sebenarnya tak. Di situ dia kenakan kita. Okey, sikit lagi saja. Saya bukan nak baca banyak mengazabkan. Tumpuan atas bahasa menimbulkan usaha dari mereka satu yang dipanggil constructionism, yang menafikan apa yang didakwakan oleh golongan yang dipanggil objektivis tadi. Kemudian tumpuan mereka kepada bahasa pula memberikan falsafah pasca modernisme itu satu aliran yang menolak aliran kemanusiaan atau berfikir tentang manusia, dan dia memberi kritik terhadap manusia sebagai diri yang ada usaha boleh memilih, dan diri dia tu ada identiti. Tak betul kata dia, identiti, jati diri tak ada manusia ni. Sebab jati diri itu khayal saja kata dia. Sebab sebenarnya dibentuk oleh alam di sekeliling dia. Tak ada jati diri itu sebenarnya. Yang ada khayal saja. Jadi kita jati diri mustahak, sebab nak bentuk melalui takwa, melalui iman, melalui amal soleh, melalui sembahyang, wirid dan zikir. Tak ada makna semua pada buat ni. Kemudian kata dia, dan dia menolak bahawa ada alam atau ilmu yang objektif melalui kritikannya terhadap representasi. Representasi itu maknanya bahasa tu isyarat. Jadi melalui bahasa kita menulis tentang alam yang berlaku di sekeliling kita. Jadi bila kita tulis, kita belajar ilmu. Itu pun tidak objektif kata dia. Dia teori representation itu pun tak betul.
Jadi maknanya tak ada benda objektif lah di luar pada diri kita ni, tak boleh pakai lah. Tapi dalam Quran dan Sunnah dia suruh pakai. Sebab itu Quran menyebut ayat apa itu tentang ayat tidakkah kamu lihat afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Itu ayat tu. Wa ilal ardi wa ilal jibali kaifa nusibat. So perhati, maknanya bertanggungjawab kita perhati, bukan khayal. Tapi golongan ini kata tak boleh dipakai sebab bahasa kata yang menyebabkan. Dan Quran pun bahasa, tapi Quran kata bahasa aku ni mubin, terang. Kalau mengikut kelompok ni, bahasa Quran pun tak boleh dipakai, kena syak. Untuk nak dapat kepada makna yang sebenar, kita kena syak, tak boleh tangkap begitu saja. Tapi kita diajar bahasa Quran tu mubin, menerangkan. Dia terang. Makna mubin tu terang dan menerangkan benda lain. Quran ni macam matahari. Matahari dia terang, benda yang lain menjadi terang kerana dia suruh. Sebab itu dalam surah Yusuf Quran menyebut dalam arti sesungguhnya kami turunkan kepada kamu wahyu Quran dalam bahasa Arab supaya kamu mengambil bahagian dalam menggunakan akal dengan secara yang betul supaya kamu selamat. Dan menggunakan akal dengan betul secara objektif, kata dalam suratul Mulk pula, lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'id. Kalau kami dengar dengan betul pelajaran agama dan kami menggunakan akal secara sejahtera, kami tidak menjadi ahli neraka. Tapi puan ni kata tak boleh dipakai. Sebab apa yang kita cakap tu lindung di kelambu bahasa, seolahnya begitu. Jadi perkara yang ketiga, dia tekan atas cakap tu, maknanya jadi tak ada benda yang real betul. Pengalaman manusia dan makna pengalaman manusia pun sebenarnya kita kena syak. Jadi konsep tentang wacana atau diskurs tu kita kena fikir, dan bahasa tu pun kita kena perdalamkan lagi punya. Akhirnya sampai dia kata akhirnya yang kita kata makna hakikat tu tak ada apa benda, tak ada hakikat tu. Jadi kita dalam ahli sunnah, awal-awal lagi bahagian ahli sunnah, bila Abu Bakar Baghdadi cakap bahawa haqaiq tu boleh kita capai, dan Tuhan suruh kita dapat haqaiq itu, setakat yang kita dapat mengenal Allah cara yang sebenar pada paras kita, mengenal Nabi cara sebenar, itu boleh kita capai. Tapi mengikut golongan ini, bila dia analisa bahasa, tak ada, tak boleh dipakai. Tapi dalam Quran dia kata bahasa Quran ni terang, boleh dipakai. Dia ghairu dhi iwajin, tidak bersimpang siur. Dan bahasa pula bukan saja kita boleh buat ikut selera kita. Sebab bahasa mengikut ulama ahli sunnah tauqifi, berdasar kepada huraian ayat wa'lam adama asma'ul. Mana tauqifi, mana Tuhan kasih kita tahu nama ni, makna ni, nama ni, makna ni. Nabi macam ni, perkataan Nabi macam ni, makna Nabi tu begini, makna Rasul tu begini, makna dia begini. Itu tauqifi. Tapi mengikut teori postmodern ni, ikut kita buat. Jadi bermaharaja lalu lah kita, sampai kita boleh paksa perkataan yang tak munasabah pun kita boleh buat mana cara kita. Jadi sebab itulah teori bahasa dalam ahli sunnah boleh membantu kita dalam berdepan dengan ini. Tapi Najdiyun tak ada wacana macam ni. Dia nak guna apa, dia tak ada pun. Kalau dia nak guna juga, dia guna rujuk kepada ahli sunnah. Dan untuk mempertahankan nama Allah pun sebenarnya kita kembali kepada teori bahasa atau prinsip menggunakan bahasa dalam Islam juga yang boleh tolong kita. Dan memang tak boleh pun, tak boleh digunakan oleh orang lain. Kalau kita boleh kawal lah, kecuali kewenangan kita sudah kita tak mau guna, maknanya kita nak serah kewenangan itu supaya
tak ada faedah, tak berkesan. Jadi kita tanggungjawab dengan Allah. Tak boleh orang guna sebab teori Allah, nama Allah adalah tauhid yang paling murni di seluruh alam semesta. Tak ada. Sampai Hiti pun kata the uncompromising monotheism. Tak compromise, kata Hiti. Tapi orang kita nak compromise, walhal kewenangan dia masih ada, tapi dia tak mau memanfaatkan kewenangan itu. Nanti takut Tuhan hukum tarik balik kewenangan itu, na'udzubillah, kita menyesal. Kata setakat itulah dulu ya. Saya tak boleh pergi detail buat tajuk macam ni ya. Masa pun masa macam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.